Untuk makluman YB Lumut, Jabatan Penjara Malaysia berhadapan dengan masalah kesesakan banduan di penjara, di mana berdasarkan pada statistik Jabatan Penjara Malaysia setakat 19 Oktober 2020, jumlah banduan yang terdapat di 39 institusi penjara adalah seramai 66,791 orang berbanding dengan kapasiti penjara yang hanya dapat menampung 46,420 orang, iaitu lebihan sebanyak 43.88%. Pada masa yang sama, beberapa institusi penjara telah mengalami penularan wabak COVID-19, di mana sehingga 2 November 2020, jumlah kes positif COVID-19 di kalangan banduan di penjara seluruh negara adalah seramai 1,156 kes, dan bagi anggota serta keluarga pula adalah seramai 83 kes. Bagi membendung masalah ini, Jabatan Penjara Malaysia telah mengambil segala langkah prosedur operasi yang telah mengikuti semua SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk merawat, melaksanakan kuarantin dan mencegah penularan wabak tersebut kepada banduan dan kaki tangan. Jabatan Penjara turut mempunyai perintah tetap jabatan yang antaranya telah menetapkan agar semua banduan sebelum diterima masuk ke penjara perlu mempunyai keputusan ujian saringan COVID-19. Perintah tetap ini selaras dengan keputusan sidang khas Majlis Keselamatan Negara pada 15 hari bulan Oktober 2020 yang telah bersetuju agar dilaksanakan ujian pengesahan COVID-19 kepada semua banduan semasa kemasukan bagi memastikan penularan COVID-19 di penjara dapat dicegah sepenuhnya. Seterusnya, bagi mengurangkan tahap keboleh jangkitan COVID-19 di kalangan banduan serta mengurangkan kesesakan, Jabatan Penjara Malaysia bersama dengan KDN sedang dalam proses memuktamadkan cadangan penempatan banduan, sabitan dan reman kategori risiko keselamatan minima di beberapa bekas kem pusat latihan khidmat negara atau PLKN yang akan diwartakan sebagai penjara sementara di bawah Seksyen 8 Akta Penjara 1995 dan berfungsi sebagai admission prison dengan izin Tuan Yang Pertua. Bagi tujuan yang sama, iaitu mengurangkan tahap keboleh jangkitan, Jabatan Penjara Malaysia telah mewujudkan pusat-pusat transit di institusi penjara untuk penempatan banduan yang boleh diterima masuk ke institusi tersebut dengan mengambil kira keperluan pengasingan berdasarkan tarik-tarik kemasukan. Selaras dengan hala tuju Jabatan Penjara Malaysia, iaitu 2/3 banduan sabitan yang layak akan menjalani pemulihan di luar penjara, langkah-langkah pengurangan kesesakan melalui pelaksanaan dan pemerkasan sistem payroll, perintah kader wajib, program reintegrasi penghuni industri, program corporate smart internship dan pelepasan banduan secara lesen yang akan dilaksanakan berurusan. Dengan itu dapat dijangka akan mengurangkan kesesakan dan juga kita dapat mengekang penularan wabak COVID-19 di dalam penjara. Prosedur operasi standard SOP telah pun diketatkan seluruh penjara di Malaysia. Langkah pencegahan melaksanakan penutupan semula lockdown ke atas blok penempatan banduan yang disahkan positif COVID. Saya nak bertanya, pernah penceramah bebas Abid Liu hadir ke penjara menyatakan penjara kita terlalu sesak dan juga tak selesa, tak mengikut norma. Seperti mana Menteri menjawab sebentar tadi, berlaku kesesakan sebanyak 43%. Ini menunjukkan bahawa apakah langkah kementerian bagi pembangunan lestari Jabatan Penjara Malaysia. Ia bukan berjangka pendek tapi berjangka panjang bagi mengurangkan kesesakan dalam kawasan tahanan seluruh negara bagi mengelakkan penyebaran wabak COVID-19. Dan apakah status COVID-19 di penjara selepas SOP baru diperkenalkan, memandangkan SOP lama merupakan salah satu punca menyebabkan pertambahan kes COVID-19 dalam penjara. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas soalan itu. Kementerian dan Jabatan Penjara telah mengambil langkah-langkah bagi mengurangkan kesesakan penjara melalui pelaksanaan dan pemerkasan sistem parol.
perintah kehadiran wajib, program reintegrasi penghuni industri, program corporate smart fund internship dan pelepasan banduan secara lesen dan yang dilaksanakan secara berterusan. Untuk status kes COVID-19 di Jabatan Penjara, berdasarkan daripada jumlah yang telah saya sebutkan sebentar tadi, jumlah kes positif di kalangan banduan menunjukkan penurunan dalam tempoh 2 minggu dan pada masa yang sama Jabatan Penjara Malaysia juga telah memperkukuhkan pelaksanaan SOP sedia ada dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Dalam Negeri dengan Jabatan Penjara juga telah menubuhkan task force kawalan COVID-19 di penjara dan bagi menilai situasi penularan wabak ini di penjara. Selain itu, task force ini juga berperanan untuk membuat keputusan dasar dan perundangan di samping memantau pelaksanaan tindakan. Kita akui bahawa ada beberapa perkara juga yang perlu kita tambah baik lagi perkhidmatan dan juga khidmat di dalam penjara Malaysia supaya masalah-masalah seperti yang dibangkitkan oleh saudara Ebit Liu itu dapat ditangani. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan lagi. Speaker. Dua aja, maaf. Boleh satu lagi, Speaker. Cuma dua saja. Tentang pindaan undang-undang. Boleh ditanya secara bertulis dan dijawab secara bertulis. Maaf ya.